مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Do we have a question from this mic here? Sure. I just first like to say thank you for coming here. And my name is Puya. I'm a student drama. Berdasarkan video ini, ia memaparkan seorang lelaki yang bernama Buya telah menyatakan bahawa cara kedatangan Islam adalah dengan kekerasan. Menurut Buya, sejarah telah menunjukkan bahawa orang Islam telah menyerang negaranya dan memaksa rajanya serta orang lain untuk menerima Islam. Tambahnya lagi, jika seseorang itu tidak mahu untuk menerima agama itu, tidak perlulah untuk menyerang dan memaksa orang itu untuk menerimanya. Persoalan ini lantas dijawab oleh Dr. Zakir Naik. Menurut doktor, antara aspek yang perlu diberi perhatian di dalam perkara ini adalah media. Hal ini demikian kerana pada hari ini media telah menyebarkan anggapan yang kononnya agama Islam disebarkan melalui kekerasan. Beliau juga bersetuju bahawa ada beberapa domba hitam di kalangan orang Islam itu sendiri, malah ada sebahagian pemerintah Muslim yang melakukan kesalahan. Tetapi jika dilihat secara keseluruhannya, beliau mengatakan bahawa Islam tidak pernah disebarkan melalui paksaan ataupun kekerasan seperti yang digembar-geburkan oleh pihak media. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Ila akhir ayat, yang bermaksud tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 256. Ujar Dr. Zakir Naik yang seterusnya adalah mengambil contoh di tanah Arab. Beliau mengatakan sehingga hari ini terdapat lebih dari 9 juta orang Kristian yang menetap di tanah Arab. Tambah beliau lagi, bukankah dengan mudah bagi orang Islam untuk memaksa seluruh orang bukan Islam untuk menerima Islam kerana mereka merupakan penguasa di tanah Arab. Di India pula, orang Islam telah memerintah selama hampir 1000 tahun dan mereka boleh dengan mudah untuk memaksa seluruh orang bukan Islam untuk menerima Islam. Namun begitu, doktor mengatakan bahawa statistik hari ini menunjukkan seramai 80% orang India adalah bukan Islam. Doktor juga sempat bertanyakan kepada Buya tentang tentera Muslim manakah yang datang ke negara Indonesia dan Malaysia sehinggakan negara itu mampu mencapai penduduk Muslim yang begitu ramai. Doktor menyatakan bahawa ini adalah kerana perniagaan dan perdagangan yang mana orang Arab telah datang ke sesebuah negara lalu menyebarkan Islam dan mereka menerimanya. Doktor juga mengambil survei yang dilakukan di Plain Truth Magazine berkaitan perkembangan agama-agama besar di dunia dalam jangka masa 50 tahun dari tahun 1934 hingga 1984. Hasil kajian mendapati bahawa agama Islam mendapat kedudukan yang pertama dengan peratusan sebanyak 235%, manakala Kristian pula hanyalah 47%. Sekali lagi, doktor bertanyakan kepada Buya tentang peperangan manakah yang melibatkan tentera Muslim antara tahun 1934 hingga 1984 yang menyebabkan Islam berkembang dengan begitu pesat. Dan soalan itu tidak dapat dijawab oleh Buya. Tambah doktor lagi, perkara yang mengatakan Islam datang melalui kekerasan itu adalah sejarah dan terdapat banyak perkara di dalam sejarah terbukti salah. Dr. Zakir Naik memetik kata-kata Deleuze O'Leary, iaitu seorang pakar sejarawan yang menulis di dalam bukunya yang bertajuk Islam at the Crossroads, iaitu
Sri made it clear that the legends of fanatical Muslim forcing Islam with the sword of conquered nation are the most fantastic and absurd myth that historians have repeated. Jelas doktor, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa sejarah telah dimanipulasi dan beliau memberitahu kepada Buya bahawa dia telah dipengaruhi oleh mitos. Doktor juga menyarankan kepada Buya agar dia melupakannya dan percaya kepada fakta. Faktanya adalah Al-Quran Al-Karim. Di akhir perbicaraan, Dr. Zakir Naik berharap agar Buya dapat kembali kepada Islam semula. مولاي صل وسلم دائما أبدا على